IKS ditakrifkan sebagai perusahaan perkilangan atau syarikat yang menyediakan perkhidmatan berkaitan perkilangan dengan pusing ganti tahunan tidak melebihi 25 juta dan menggaji kaki tangan sepenuh masa tidak melebihi 150 orang. Di Malaysia, terdapat pelbagai peluang usaha niaga berbentuk IKS yang mendapat sokongan penuh daripada kerajaan. Namun begitu, terdapat juga pelbagai definisi yang diberikan mengikut aspek-aspek tertentu. Sesuatu jenis perniagaan seperti nilai output, jumlah kerja yang diupah, saiz aset tetap, modal, jualan dan sebagainya. Sebuah negara menggunakan saiz piawai dan kriteria yang berbeza sebagai pengukuran dan pentaksiran IKS. Sebarang perusahaan yang diwujudkan tanpa mengira saiz atau kemampuannya akan membuka peluang pekerjaan. PKS di Malaysia secara khususnya telah menawarkan pelbagai jenis pekerjaan kepada setiap lapisan masyarakat setempat. Seiring dengan pendidikan yang disediakan, ahli masyarakat terutamanya yang mengikuti pengajian pendidikan dan latihan vocational TVET lazimnya akan mendapat tawaran bekerja di dalam IKS. Kepentingan lain IKS adalah ia menyumbang kepada ekonomi masyarakat dan juga negara. Sifir mudah apabila peluang pekerjaan banyak ditawarkan, pastinya ekonomi masyarakat dan juga negara akan meningkat. Hal ini kerana setiap individu yang bekerja merangsang kuasa membeli dalam negara. Wang pendapatan yang diperoleh hasil daripada bekerja akan dibelanjakan untuk keperluan dan kehendak masing-masing. Pada sudut pandang yang lain, industri kecil dan sederhana di Malaysia mustahak dalam membuka ruang untuk inovasi, kajian dan penyelidikan. Produk PKS seperti keropok leko yang sebelum ini hanya dibungkus menggunakan surat khabar dan perlu dimakan pada tempoh masa yang singkat. Namun, pembungkusannya telah ditambah baik menggunakan proses vacuum dan boleh disimpan dalam tempoh masa yang lama. Akhir sekali, kepentingan IKS adalah untuk menyemarakkan industri pelancongan dalam negara. Lumrah bagi para pelancong untuk mendapatkan cenderahati yang berkaitan dengan budaya atau warisan kepada tempat yang dilawati lalu dibawa pulang sebagai kenangan. Di Malaysia, perusahaan seperti batik, songket dan labu sayung wajar didukung. Hal ini demikian kerana ia bukan sahaja mendapat permintaan daripada pengguna tempatan tetapi juga mampu menarik minat pelancong asing untuk membelinya. Kepentingan dan sumbangan IKS terhadap pembangunan ekonomi negara. Mengurangkan pengangguran iaitu membekalkan peluang pekerjaan. IKS adalah industri berintensifkan buruh dan bukan intensif modal. Meningkatkan tabungan dalam ekonomi negara. Kebanyakan modal IKS berpunca daripada simpanan pemilik sendiri. Justeru, pengusaha IKS terpaksa menyimpan wang bagi tujuan pengumpulan modal. Pengagihan pendapatan negara lebih adil kerana IKS menawarkan upah yang lebih tinggi kepada pekerja kurang mahir. Memberi peluang kepada pekerja untuk meningkatkan kemahiran dalam pelbagai asas operasi kilang, pelbagai ilmu pentadbiran dan pengurusan untuk menjalankan aktiviti IKS. Menyediakan latihan dan kemahiran kepada pekerja. IKS memberi peluang kepada pekerja untuk meningkatkan kemahiran dalam pelbagai aspek operasi kilang. Seterusnya, kemahiran dan modal pekerjaan kepada rakyat boleh digunakan untuk memajukan ekonomi negara. IKS dengan kemahiran dan modal yang terhad, ramai usahawan berjaya telah mengembangkan syarikat mereka menjadi syarikat yang dihormati dan terkemuka di pesada dunia. Mengukuhkan struktur asas industri negara. IKS dapat memperkukuhkan struktur asas ekonomi melalui hubung jalin dan pemindahan teknologi dengan firma besar dan syarikat antarabangsa.
mengurangkan import barang pengguna. IKS menawarkan banyak pilihan barang bermutu kepada pengguna pada harga yang lebih rendah berbanding syarikat besar. Penjualan barang pada harga yang tinggi. Latihan dan bimbingan yang berterusan contoh daripada MARA, maka ramai usahawan IKS akan mendapat kemahiran, pengetahuan dalam bidang perniagaan untuk mengeluarkan barang yang bermutu dan berpotensi untuk dieksport ke luar negara. Modal IKS daripada simpanan pemilik sendiri, jadi pengusaha terpaksa menyimpan wang untuk pengumpulan modal dan ia akan meningkatkan tabungan dalam ekonomi negara. Memaksimumkan penggunaan bahan-bahan mentah tempatan. Contohnya industri IKS berasaskan perabot hanya perlu menggunakan buluh sebagai bahan mentah. IKS juga banyak menawarkan barang bermutu kepada pengguna pada harga yang lebih rendah berbanding barangan import. Mereka juga berupaya mengeluarkan barangan yang bermutu untuk diimport ke luar negara. Perolehan jualan bagi pembuatan sederhana adalah sebanyak RM15 juta sehingga RM50 juta setahun dan mereka mempunyai bilangan pekerja daripada 75 hingga ke 200 orang sahaja. Manakala perkhidmatan dan lain-lain sektor sederhana mendapat perolehan jualan tahunan sebanyak RM3 juta sehingga 20 juta sahaja dan mereka pula mempunyai bilangan pekerja daripada 30 hingga ke 75 orang sahaja. Bagi pembuatan kecil pula, mereka mendapat perolehan jualan tahunan sebanyak RM300,000 sehingga tidak kurang daripada RM15 juta setahun dan mereka hanya mempunyai bilangan pekerja daripada 5 hingga ke 75 orang sahaja. Dan bagi perkhidmatan dan lain-lain sektor kecil pula, mendapat perolehan jualan tahunan sebanyak RM300,000 sehingga tidak kurang daripada RM3 juta dan mempunyai bilangan pekerja dari 5 hingga ke 30 orang sahaja. Untuk pembuatan mikro, mereka mendapat perolehan jualan sebanyak tidak kurang daripada RM300,000 dan mempunyai bilangan pekerja yang tidak kurang daripada 5 orang. Bagi perkhidmatan dan lain-lain sektor mikro pula, juga mendapat perolehan jualan sebanyak RM300,000 dan mempunyai bilangan pekerja tidak kurang daripada 5 orang juga. Perusahaan kecil sederhana merupakan tunggak utama kepada ekonomi negara. Kajian telah menunjukkan sebanyak 98.5% pertumbuhan perniagaan di Malaysia adalah terdiri daripada perusahaan kecil sederhana yang meliputi keseluruhan saiz dan sektor perniagaan. Perusahaan kecil sederhana mengikut saiz terbahagi kepada 3 iaitu yang pertama ialah perusahaan sederhana sebanyak 2.3%, perusahaan kecil sebanyak 21.2% dan yang terakhir ialah perusahaan mikro sebanyak 76.5% yang bersamaan dengan 907,065 pertubuhan. Kajian lain juga menunjukkan sebanyak 20.6% perusahaan kecil sederhana adalah dimiliki oleh golongan wanita. Tidak kurang daripada 51% pemilikan equity dipegang oleh golongan wanita ataupun ketua pengarah eksekutif. Pengarah urusan bagi sesebuah perusahaan adalah wanita yang memiliki sekurang-kurangnya 10% equity. Perusahaan kecil sederhana mengikut sektor pula terbahagi kepada 5. Perkhidmatan sebanyak 89.2%, pembuatan sebanyak 5.3%,
pembinaan sebanyak 4.3%, pertanian sebanyak 1.1%, dan yang terakhir pelombongan dan pengakurian sebanyak 0.1%. Bagaimana tercetusnya Tuan untuk mencuburi industri IKS ini? Okey, tercetusnya idea untuk menceburi bidang IKS ini pada mulanya pada tahun 2020. Saya bermula sebagai ejen dan stokis kepada sebuah syarikat ni. Tapi bila lama kelamaan saya tengok masa PKP tu banyak syarikat-syarikat yang menghadapi masalah sama ada yang tutup ataupun tak boleh lagi survive dalam perniagaan masa PKP. Tapi apabila saya tengok sabun ni merupakan satu keperluan kepada pengguna, khususnya mereka mencari sabun ni, dan saya tengok sabun dia mempunyai potensi yang sangat besar dan luas pasarannya. Jadi saya mengambil inisiatif. Tercetusnya idea, saya cakap kenapa bukan aku sendiri yang buat. Jadi saya ambil langkah untuk mencari kursus-kursus yang berkaitan dengan sabun ni. Kemudian saya jalankan perniagaan saya sendirilah. Itu pun selepas kita jalani kursus dan dapatkan latihan lah. Apakah pelan ekonomi untuk jangka pendek dan jangka panjang yang dijalankan oleh syarikat Tuan? Okey, untuk pelan jangka pendek, untuk makluman Encik Nik, pelan jangka pendek, kami syarikat sedang berusaha untuk mempelbagaikan lagi produk sekarang yang ada, untuk supaya kami dapat sama-sama bersaing di dalam pasaran. Untuk matlamat jangka panjang, untuk makluman Encik Nik, syarikat kami mempunyai stokis dan juga ejen-ejen di seluruh Malaysia. Walau bagaimanapun belum secara menyeluruh lagi, tapi adalah dia di mana-mana di daerah-daerah yang berkenaan. Dan selain itu, matlamat jangka panjang, kami berhasrat untuk meluaskan lagi pasaran syarikat untuk memasuki kepada pasar raya. Produk-produk kami masuk ke dalam pasar raya. Itulah saja saya rasa saya punya matlamat jangka panjang. Perusahaan industri kecil dan sederhana telah memberi sumbangan ekonomi Malaysia dan membentuk ekonomi Malaysia yang lebih mampan. Pada masa kini, industri ini memainkan peranan utama dalam mengembling ekonomi negara. Penglibatan usahawan Bumiputera yang melibatkan diri dalam industri kecil dan sederhana ini mengukuhkan industri ini lebih progresif dan berdaya saing dalam rancangan Malaysia ke-12. Transformasi perusahaan industri kecil dan sederhana akan diperkasa dalam rancangan Malaysia ke-12. Perusahaan industri kecil dan sederhana merupakan tulang belakang kepada ekonomi negara. Industri ini terdiri daripada pelbagai kategori perusahaan yang melahirkan usahawan dari kepelbagaian produk daripada sektor pemakanan, pertanian dan perdagangan. Usahawan atas talian yang dikenali sebagai usahawan e-dagang juga disenaraikan sebagai usahawan industri kecil dan sederhana. Industri ternakan kelulut merupakan salah satu industri kecil dan sederhana yang berpotensi di Malaysia dengan mencapai anggaran jumlah maksimum sebanyak 3.3 bilion setahun sekiranya industri terbabit terus dikembangkan dan dimajukan. Pensyarah Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Pembangunan Sosial Universiti Malaysia Terengganu, Profesor Dr. Nur Azura Sanusi berkata, jumlah itu berdasarkan anggaran pengambilan madu kelulut oleh setiap rakyat Malaysia, iaitu sebanyak 330 gram dalam tempoh setahun. Ketika ini, jumlah pasaran yang sudah tercapai dalam industri kelulut hanya 33.6 juta. Sedangkan potensi pasaran yang berteruka sebenarnya jauh lebih tinggi,
iaitu 67.2 juta. Malaysia dalam menghadapi cabaran ke arah negara maju dan jitu pada era globalisasi perlu meningkatkan industri kecil dan sederhana dalam memberi peranan penting dalam memajukan ekonomi negara secara intensif dan sistematik supaya pertumbuhan dan pembangunan mengikut acuan Rancangan Malaysia ke-12. Peruntukan untuk memajukan perusahaan kecil dan industri sederhana telah diperuntukkan dan besar oleh pihak kerajaan secara pinjaman mikro. Pembangunan perusahaan kecil dan sederhana dilakukan dengan pesatnya seperti cendawan tumbuh selepas hujan dalam mengejar dan menempuh arus modernisasi. Statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia pada tahun 2020 menyumbang sebahagian besar ekonomi negara dan berjaya menghasilkan lebih sejuta PKS. Kerajaan juga telah menggalakkan penyertaan bumiputera dalam pekerjaan berpendapatan tinggi melalui peningkatan keupayaan dan insentif permintaan pasaran perusahaan kecil dan sederhana PKS dalam memainkan peranan dalam menyumbang kepada ekonomi negara. Menurut Suhaila Nazri, 2014, golongan Melayu kini perlu mengambil inisiatif untuk melakukan perubahan dan transformasi yang drastik dari semua aspek, khususnya dari segi pemikiran dan mentaliti untuk menceburi bidang keusahawanan bagi meningkatkan kekuatan dan kemantapan ekonomi untuk bersaing secara sihat dengan bangsa lain dan tidak terus ketinggalan dalam perjalanan negara menuju negara berpendapatan tinggi. Galakan oleh kerajaan kepada kaum bumiputera dalam penglibatan dalam bidang keusahawanan terutamanya perusahaan kecil dan sederhana mewujudkan tindak balas yang positif. Komuniti perniagaan dan perusahaan kecil dan sederhana disaran agar memanfaatkan peluang daripada inisiatif yang dilaksanakan oleh kerajaan bagi mempercepatkan lagi proses pemulihan ekonomi. Justru, komuniti perniagaan dan PKS perlu meneroka peluang perniagaan baru khususnya sektor ekspor. IKS ini sangat penting kerana industri ini dapat meningkatkan ekonomi penduduk di luar bandar. Walaupun pelbagai program dan nama diberikan seperti program Satu Kampung, Satu Produk, Satu Daerah, Satu Industri, Satu Desa dan Industri Hiliran, kesemua nama program ini ialah IKS yang dibangunkan untuk pembangunan ekonomi luar bandar. Tujuan penambahan industri ini adalah untuk melahirkan usahawan tempatan dan pada masa sama, industri yang dimulakan oleh anak tempatan ini dapat membuka peluang pekerjaan kepada penduduk kampung setempat.